sepanjang lautan ini, apa yang Datuk Seri dapat finding lah kepada hasil pada lautan hari ini? Ya, pada hari ini memang sekali lagi kita di Kementerian turun padang, dan kali ini kita pilih syarikat apa yang dikatakan Intercontinental Specialty Fats Subsidiary Berhad di Dengkil, refinery yang besar juga, untuk memahami, mengetahui sejauh mana kapasiti mereka dan bagaimana peranan mereka dalam rantaian membekal bahan minyak lah, minyak masak dan minyak sawit yang dibekalkan kepada pasaran. Jadi kita dapati bahawa yang pentingnya bahan ini adalah mencukupi, ya. Sebab objektif utama kita turun padang adalah untuk kita mengetahui apakah kalau ada masalah yang boleh menggugakkan ataupun mengekangkan bekalan barangan makanan ataupun keperluan kita seperti minyak makan, minyak masak. Jadi selepas diberi taklimat oleh pihak syarikat, kita banggalah kerana kita dapati memang dari segi bahan makanan minyak masak ini agak mencukupi untuk pasaran, dan juga dibincangkan bagaimana dalam pembungkusan pack 1 kg untuk yang bersubsidi ini untuk kegunaan orang ramai. Jadi walaupun di syarikat ini tak ada membuat packaging itu, sebab mereka ini menjual minyak untuk di repack, dia bukan repacker, tapi mereka juga boleh membantu kita dalam erti kata memberi maklumat bahawa minyak yang dibuat sebagai repack ataupun dibungkus semula itu untuk 1 kg itu untuk orang ramai yang bersubsidi juga mencukupi. Ini yang penting, ya. Okey, soalan lain dari sini, ya. Ya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni PKP 2.0 telah masuki fasa yang kedua lah, bermula daripada semalam sehingga 18 hari bulan. Jadi masih lagi lah ada rungutan-rungutan daripada peniaga-peniaga kecil khususnya yang masih lagi berharapkan supaya pihak kementerian KPDCP dapat membantulah untuk supaya membolehkan mereka itu terus kembali berniaga, seperti peniaga-peniaga pakaian, tukang jahit dan sebagainya. Ya, memang kami di pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna ni dari mulanya juga akan peka dengan keperluan syarikat-syarikat ataupun peniaga-peniaga kecil ni. Hampir semua sektor perlunya dijaminkan kelangsungan mereka, perlu dibuka. Tapi kita akur juga kepada Majlis Keselamatan Negara apabila dari peringkat awal MCO ni atau PKP ni dikena semula memang diperketatkan. Tapi sebaik saja dah seminggu lebih sudah kita lihat dari usaha gigih pihak pemantauan ataupun kita punya penguatkuasa yang turun padang melihat di rata-rata tempat di semua premises, tak kira apa jenis perniagaan. Nombor satu yang kita lihat, yang kita pantau adalah kepatuhan kepada SOP. Itu yang penting. Dan kami bangga kerana melihat dan mengetahui memang di premis-premis perniagaan besar, kecil, sederhana semuanya memang dari tahap yang tinggilah patuh kepada SOP. Sebab itu Kementerian KPDNJP ini peringkat awal sudah memohon kepada pihak atasan supaya peniaga-peniaga ni dibuka. Sebab itu kalau kita ingat minggu lepas kita buka jual emas, ada yang menanya mengapa jual emas dibuka. Sebab emas dibuka essential, betul. Mungkin emas sebagai satu, emas tu bukan keperluan, tapi
perniagaan, kedai-kedai runcit kecil tu yang dimiliki keluarga dan sebagainya perlu berlangsung perniagaan. Itu essential, sebab kalau dia rugi, dia tutup, dan juga mereka yang bekerja kat sana kehilangan kerja, sudah pastinya terkesan buruklah mereka yang dalam sektor ini, kedai mas kecil ini. Jadi begitu juga dengan yang lain, dan kita bangga sebab sekarang sudah diputuskan oleh pihak atasan usaha gigih pegawai di Kabinet Negeri selama ini merayu supaya kedai gunting rambut dan salon dibuka. Sekarang dibenarkan buka. Dan sekarang kami melihat kepada sektor yang lain juga. Bukan melihat sekadar melihat saja, usaha sudah buat perbincangan dan sebagainya. Kita akan mohon kepada pihak atasan nanti, jawatankuasa yang memutuskan yang mana boleh buka, yang tidak. KPDNGP ini merayu sangat supaya sektor-sektor pakaian, sektor yang lain dibuka, kerana kita nak kelangsungan perniagaan, ya, supaya kita boleh menjaminkan perniagaan tu boleh berterusan, jadi tidak gulung tikar, tidak tutup kerana rugi, dan tidak beri kesan buruk kepada pekerja-pekerja mungkin kehilangan kerja. Jadi saya berharaplah umum di luar sana rakyat sabar sikit, sebab Kabinet Negeri ini memang dengan gigih semuanya kita nak sektor-sektor ini dibuka. Tapi ingat, semua ingat, kita harus patuh kepada SOP, kata orang, Standard Operating Procedure, jarak jauh, guna pelitup muka, pastikan kalau ada bergejala janganlah pergi keluar, boleh menjangkitkan orang lain dan sebagainya. Itu kita mesti ada disiplin yang tinggi, mesti kita jaminkan supaya perniagaan kelangsungannya boleh kita benarkan dan tidak akan merugikan sesiapa. Jadi kalau tak ada kerjasama dari pihak semua, jadi mungkin kita tak ada pilihan lain lah untuk kita nak merangi COVID-19 ni. Kita terpaksa tutup dengan ketat. Tapi Kabinet NGP tak nak kita sampai ke tahap itu. Kita nak kelangsungan perniagaan. Jadi saya banggalah kerana pegawai-pegawai di Kabinet NGP dan penguatkuasa Kabinet NGP selama ini pergi memantau dan berpuas hati. Sebab itu kami merayu sangat kepada jawatankuasa yang memutuskan mana sektor yang boleh buka, mana sektor yang tak boleh buka. Jadi kita berharaplah dalam beberapa hari nanti banyak lagi sektor yang belum buka akan boleh dibukakan. Terima kasih. Terima kasih.